Rakyat Malaysia masih bergelut dengan pandemik COVID-19 yang turut mengancam nyawa sehingga ribuan terkorban. Walaupun peningkatan kes masih tinggi, namun begitu, ada hikmah yang terselindung di sebalik kisah COVID-19 bagi individu ini. Ia bermula apabila sebuah video yang tular di media sosial memaparkan seorang wanita pesakit COVID-19 yang terbuka hati memeluk Islam. Menerusi rakaman itu, wanita berkenaan dilihat sedang terbaring di atas katil hospital dengan tiub bantuan pernafasan sebelum didatangi beberapa petugas kesihatan yang lengkap dengan pakaian perlindungan diri PPE. Mereka memegang sekeping kertas bertulis 2 kalimah syahadah bagi memudahkan proses pengislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wanita berkenaan, Laimi Tinggi atau Nurlaila Abdullah, 65, dimasukkan ke wad COVID-19 Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Pada 4 September lalu, selepas cedera akibat terjatuh, dia kemudiannya disahkan dijangkiti COVID-19. Sejak itu, keadaan kesihatannya semakin merosot sehingga ke tahap 5. Usaha pengislaman Laimi dilakukan oleh anak keduanya, Franco John Wayne atau Firdaus Abdullah, 45. Niat disuarakan ketika sesi panggilan video di hospital, waktu itu kesihatan ibunya semakin merosot. Laimi meluahkan hasrat untuk memeluk Islam jika dapat keluar wad kelak. Ikuti kisah selanjutnya bersama kami. Itu dia momen yang cukup indah oleh warga dusun ini. Cuma Apakah sedikit yang berlaku? fakta yang kita perlu betulkan di sini bukan berbangsa Cina tetapi berbangsa dusun. Ada beberapa artikel yang mengeluarkan pelbagai fakta. Ya. Jadi apa yang kita dapat sekarang ini, Laimi Tinggi ataupun namanya Nurlaila Abdullah, kini kita bawakan anaknya Encik Firdaus Abdullah bersama dengan kita yang mampu secara maya kita bawakan. Assalamualaikum Encik Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih berkongsi dengan kami untuk pagi ini. Cik Firdaus, pertama kalinya ini suatu perkara yang cukup indah. Satu basyirah untuk kita semua, kabar gembira di mana meramaikan lagi umat Islam di atas muka bumi ini. Secara ringkasnya, macam mana mungkin disebabkan doa seorang anak yang berterusan tanpa henti untuk melihat seorang ibu melafazkan syahadah dan menjadi seorang mukmin. Mungkin dapat diceritakan usaha yang dimainkan oleh Cik Firdaus sendiri. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada, terutama saya ucapkan terima kasih kepada MHI kerana sudi mengundang kepada saya, juga bagi pihak seluruh ahli keluarga juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerana memberi peluang untuk kita berkongsi cerita berhubung dengan kisah ibu saya memeluk Islam. Sebenarnya hasrat ibu saya untuk memeluk Islam ini memang sudah lama. Cuma ada beberapa kengkangan yang mungkin tidak dapat dielakkan sebab kita perlu menghormati sensitiviti keluarga di sebelah ibu saya. Jadi apa yang berlaku, ibu saya ini selalu datang ke rumah saya dan dalam keadaan melihat kepada suasana dalam kekeluargaan, apabila melihat kepada keluarga saya ataupun anak-anak saya yang mengaji, yang solat berjamaah. Jadi di situ kita dapat melihat bahawa ibu itu ada kecenderungan untuk memeluk Islam. Jadi saya lihat dakwah yang dimainkan oleh Cik Firdaus ini bukan hanya percakapan tapi melalui perbuatan. Ya. Jadi macam mana, siapa yang banyak memberi bimbingan? Seandainya pastinya seorang anak selalu berdoa semoga ibu mendapat hidayah. Jadi ada tak mungkin banyak berjumpa dengan asatizah ke para guru, ustaz untuk mencari ilham ataupun doa tertentu untuk mendapatkan impian ini? Ya, sebelum ini juga antara yang menjadi pendorong kuat kepada saya ataupun yang mendorong kepada ibu ini adalah makcik saya sendiri, iaitu adik kepada ibu saya yang sebenarnya sudah lama memeluk Islam, iaitu Puan Hajah Saini binti Tinggi bersama dengan arwah suami dia. Sebenarnya mereka inilah yang sebenarnya pendorong yang lebih kuatlah dalam keluarga yang
cuba membawa ibu saya masuk ke memeluk Islam. Bagaimana hubungan Encik Firdaus dengan ibunya, walaupun yalah sebelum ini mungkin ada beberapa perkara yang mungkin menjadi kekangan dan sebagainya. Kalau sebelum dan juga selepas memeluk Islam ni, adakah perbezaan hubungan ataupun connection between mothers dengan anak tu, bagaimana mungkin boleh dikongsikan? Ya, saya rasa selepas ini mungkin hubungan itu makin akrab lagi, sebab apabila sebenarnya di keseluruhan adik-beradik saya ini sebenarnya sudah semua memeluk Islam. Jadi Alhamdulillah. memang tidak ada masalah dalam mewujudkan suasana dalam satu keluarga itu, sebab ibu saya pun sentiasa berkunjung di rumah adik-beradik. Jadi suasana itu saya rasa tidak akan menjadi masalah. Dan apa yang paling penting sekarang ini, kita sekeluarga ataupun adik-beradik akan memberi sokongan lah, memastikan ibu itu akan terus mendalami ilmu, terutamanya mungkin dari asasnya untuk mempelajari solat. Jadi sebelum ibu beritahu ya ketika dia melihat anak mengaji berjemaah itu, benar tak dia beritahu secara mungkin kiasan bahawa macam ke arah itu sebenarnya? Tetapi mungkin lagi tak difahami waktu itu sebelum betul-betul lafaz syahadah di kamar hospital, Cik Firdaus. Ya, sebenarnya ibu saya ini selalu mencerita, ya, kadang-kadang dia tidak mencerita dengan kita, tapi dia menceritakan pada mungkin kawan-kawan dia ataupun dan kawan dia ada mencerita ataupun keluarga sebelah dia. Dia memaklumkan, dia kata ada seorang anak saya namanya Muhammad Ferdika. Dia selalu melihat anak saya ini sebab selalu mengaji di rumah. Dan dia melihat kepada adab-adab itu dan di situ dia nampak tertarik dan sentiasa dia kongsikan dengan keluarga dia lah tentang apa yang reaksi. Nama Nur Laila tu, kan macam kita sedapnya dengan nama Nur Laila Abdullah. Adakah itu pilihan siapa? Okey, nama Nur Laila ini hasil daripada idea daripada isteri dan dengan anti saya iaitu Puan Jailin binti Tinggi, iaitu juga adik kepada mama saya yang sudah memeluk Islam juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi itulah dia sebabkan kekangan faktor kesihatan. Jadi tak dapat berada di sisi ibu ketika itu. Jadi macam mana mengucapkan terima kasih juga kepada petugas perubatan yang membantu dalam usaha untuk realisasikan impian syahadah ini. Ya, okey. Di sini saya bagi pihak keluarga, kami sangat mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khusus kepada pihak pengurusan Hospital Duchess of Kent Sandakan, juga melalui hubungan Dr. Fahmi, seorang timbalan pengarah yang juga banyak membantu kepada saya tentang pengurusan ibu saya di semasa berada di hospital sehinggalah memeluk Islam. Juga seorang sahabat saya, iaitu seorang penyelia hospital, iaitu Encik Ali Abdullah, yang telah berusaha untuk saya memastikan bahawa hajat ataupun niat ibu saya itu pada masa itu yang 9 hari bulan dapat memeluk Islam. Jadi alhamdulillah saya juga berterima kasih khusus kepada staf nurse Izzatul Fatimah binti Jafar, staf nurse Lina binti Iring dan staf nurse Fauzia binti Asmat. Kerana mereka inilah yang kita lihat yang tular di dalam media bahwa mereka inilah yang membimbing ibu saya untuk memeluk Islam. Dan Encik Firdaus sendiri secara peribadinya bagaimana perasaan apabila melihat ibundanya melafazkan syahadah di depan mata, dan ini adalah usaha yang pastinya dah lama kan diinginkan, sebab kalau kita dengarkan cerita ahli keluarga semua dah melakukan perkara yang sama. Perasaan bila melihat ibu sendiri melafazkan syahadah itu mungkin boleh dikongsikan? Mungkin sebab yang di dada dan juga rasa nak sujud syukur waktu itu juga. Macam mana tu gambarannya? Ya, pada selepas saja ibu saya memeluk Islam dalam sekitar pukul 4 petang pada 9 hari bulan tu, apa yang menjadi sebagai satu tanda yang sukar untuk kita lupakan ialah dalam keadaan ibu saya yang begitu kritikal pada sebelum menjalannya maghrib, disadakan kita maghrib ini sebelum jam 6, tiba-tiba ibu saya membuat panggilan dengan saya. Dan apa yang jadi tersentuh di dalam hati kami semua sekeluarga, ibu begitu rasa gembira. Dan apa yang dimaklumkan, yang saya dapat sempat rakam dalam perbualan itu, dia mengatakan, nak, mama sudah sah Islam. Itulah luahan yang kita nampak apabila ibu saya
pertama kali buat panggilan dengan saya dan saya tidak menyangka kerana sedangkan pada masa itu ibu saya langsung tak boleh buat pergerakan dengan tangan yang begitu bengkak kesan daripada jarum. Jadi itulah menjadi satu keajaiban apabila ibu memeluk Islam itu kita nampak kesembuhan tu hari demi hari kita nampak dia punya kesembuhan yang begitu baik sekali. Jadi kami sekeluarga sangat terharu apalagi yang dikongsikan oleh rakan-rakan yang mengucapkan tahniah kepada keluarga kami. Alhamdulillah dan saya pun tidak dapat membalasnya dengan kata-kata melainkan mendoakan semoga kepada NIT warga di luar sana, keluarga-keluarga yang mendoakan. Kami doakan yang terbaik untuk kesihatan ibu dan semuanya. Semoga menjadi inspirasi untuk yang lain bahawa dakwah yang paling berkesan ialah dakwah dengan perbuatan dan pelakuan yang baik untuk memberikan sinar kepada orang lain, insya-Allah. Terima kasih untuk Cik Firdaus. Terima kasih. Ya, saya. Assalamualaikum. Itu dia Encik Firdaus Abdullah yang berkongsi dengan kita pengalaman beliau sendiri dan juga keadaan. Itulah macam tadi kita katakan, kalau tidak ditunjukkan dengan amal dan perbuatan mungkin ini tidak dapat nampak bagaimana manisnya kan apabila ini berlaku dalam kehidupan masing-masing. Apapun kita masih lagi mengharapkan agar semua ini menjadikan ibrah ataupun pandangan masing-masing dapat ubah dengan cara yang terbaik sekali.